Yang ini kita akan belajar topik bulatan pula. Kamu tengok nota yang saya ada bagi tu. Kalau tengok ni memang banyak lah sebenarnya. Tapi kita tak saya akan ulang sikit-sikit. Yang mana kamu tak tahu ke apa, kamu kena tanya terus. Sebab topik ni antara topik yang susah ni. Tapi soalan dia hanya masuk dalam soalan objektif. Tapi ada juga kertas 2. Tapi saya target dan mungkin tahun ni mungkin objektif kot. InsyaAllah. Kalau masuk kertas 2 pun tak apa lah. Kita buat je lah. Yang pertama kita tengok bulatan. Bulatan asal juga. Asas dalam bulatan. Asas dalam bulatan. Okey. Bulatan ni kalau kamu tengok asas dia satu je. Dia nak buat bulatan. Dia kena ada lilitan bulatan. Ni pusat bulatan. Yang dua ni kita panggil dia lilitan bulatan. Yang ini kita panggil dia pusat bulatan. Okey, satu garis yang menyambungkan antara pusat ke lilitan ini kita panggil dia jejari. Jejari kan? Okey, lilitan, pusat, jejari. Okey. Hari ini kita belajar pasal sudut dulu. Sudut dulu kan? Okey. Yang pertama, nota tu saya bagi banyak, boleh tengoklah tapi tak apa. Saya lebih suka buat nota sendiri je untuk kamu. Yang pertama, kita ambil apa jadi bila ada satu pusat sambung jadi segitiga. Bila kita sambung jadi segitiga, yang ini kita panggil dia segitiga kaki sama. Di pusat bulatan, segitiga kaki sama. Kenapa? Kalau kamu tengok yang ini jejari. Jadi ini adalah jejari. Ini pun jejari. Jadi jejari ini dia sama panjang. Jejari dia sama panjang. Okey. Bila dia sama panjang, dia jadi segitiga kaki sama. Kita tengok pula apa sifat segitiga kaki sama pula. Segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama. Kaki sama maksudnya apa? Kaki ni, kalau saya buat sama panjang macam ni, saya anggap benda ni sebagai tangan lah. Ini tangan dia, ini tangan dia. Ini kaki. Kaki dia sama. Maksudnya kaki dia, sudut dia sama. Yang atasnya kita panggil dia kepala. Kepala, ini kaki. Ini pun kaki. Nampak? Okey. Jumlah sudut dalam segitiga mesti 180 darjah. Jumlah sudut dalam segitiga mesti 180 darjah. Jadi, kita tengok kat segitiga ni kejap. Sebab tu kadang-kadang bulatan sangkut. Sebab apa? Dia tak tengok ni segitiga. Bulatan ni ada kaitan dengan segitiga. Okey. Bila kita tengok segitiga kaki sama, contoh, kalau saya bagi sudut dekat sini 80 darjah. Lepas tu saya tanya sini berapa? X. Macam mana kita nak kira? Okey. Langkah pertama apa kita buat? Kamu kena faham. First kali, ini segitiga kaki sama. Bila segitiga kaki sama, kalau sini X, kaki ini pun akan jadi X juga. Macam tu. Dia sama. Dan jumlah dalam bulatan pula, jumlah dia semua mesti apa? 180. Okey. Jadi kat sini, kita campur semua. X campur X adalah 2X campur dengan 80 sama dengan 180. Macam tu. Okey. Jadi macam mana nak kira X? Kita kena buat algebra sikit kat sini. Algebra asas paling asas sekali. Kita tinggalkan. Yang kita nak ni X kita tinggalkan. 2X sama dengan. Yang ini menunggu. Menunggu salin saja. Yang kita nak pindahkan yang ini. Tambah. Pindah sebelah jadi tolak 80. Okay. Jadi yang tinggal kat kita adalah 2X sama dengan 180 tolak 80 tinggal 100. Okay. Jadi 2X ni, kita potong 2 ni, dia akan darab ni darab. 2X maksudnya 2 darab X, dia turun ke bawah jadi bahagi 2. Jadi X sama dengan 50. Cara dia. Okay, tapi saya ada keluar formula dia. Formula dia macam ni lah. Kaki, ni kaki Kaki sama dengan 180 tolak kepala bahagi 2. Ini formula untuk segitiga
kaki sama. Bila nak guna? Kalau ada gambar macam ni. Kalau ada gambar macam tu, macam ni dah kena buat ni. Okey? Ni lebih kurang. Tengok. Ini tak ada dalam nota ni. Dia tak ada dalam nota ni. Yang dalam nota ni banyak benda lain ni. Ada cerita-cerita sikit. Ini kita panggil dia sudut yang menjadikan dia segitiga di pusat. Ni segitiga di pusat. Banyak yang soalan ni. Dia pakai yang benda ni. Okey? Ini benda pertama, ambil. Yang tak ada kat nota. Nanti bila kita buat soalan, kamu akan nampak. Yang kedua, yang penting, saya tengok yang penting je. Kedua kat sini, tengok benda yang penting dalam bulatan ni adalah okey. Ada pusat bulatan. Yang ini kita panggil dia sudut kena pada lilitan ni, kita panggil dia sudut di lilitan. Ini sudut ni kita panggil dia sudut di lilitan. Ni kena kan? Sudut di lilitan. Sudut di lilitan. Okey. Lepas tu, dia jumpa pula kat sini, kaki dia duduk kat mana? Contoh, kalau ada satu sudut, dia pergi sampai ujung juga. Nampak? Dia sudut di lilitan juga, tapi kaki dia sama. Selagi kaki dia sama, sudut dia sentiasa sama. Nampak? Sentiasa sama, selagi kaki dia sama. Yang ini kita panggil yang pertama, sudut pada lilitan. Kamu tengok nota dia, sudut pada lilitan yang dicakumi oleh lengkuk yang sama adalah sama. Ini maksud dia. Maksud dia tengok kaki dia sama. Dia pergi ke mana pun, besar mana pun, nilai dia sentiasa sama. Ini kita panggil sudut di lilitan. Okey. Nombor 2. Nombor 2 tadi dah. Nombor 3. Dia ada pula satu lagi. Sudut di lilitan ni. Ini sudut di lilitan tadi, X tadi. Dia jumpa pula dengan sudut di pusat dia. Kaki yang sama. Kaki yang sama. Okey? Kaki dia tempat yang sama. Nampak? Tapi yang ni seorang pergi ke atas, seorang pergi ke tengah. Okey? Apa jadi cerita dia? Kalau kamu tengok pun, yang ini kangkang dia kecil, ini kangkang dia lagi besar. Ini sifat dia adalah 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okey, syarat dia apa? Mesti berasal daripada kaki yang sama. Dalam bahasa matematik dia kata mencangkumi lengkuk yang sama, tapi kadang-kadang tak nampak sangat cerita dia. Dia ambil dari kaki yang sama. Kalau dia letak huruf P, Q, R dengan O kat tengah. Jadi kalau kamu tengok sudut atasnya kita panggil dia sudut P, Q, R. Sudut ni kat atas. Yang kat tengah ni kita panggil dia sudut POR. Nampak? Sudut diwakili oleh orang yang kat tengah ni, sudut. Yang sebelah-sebelah dia, daripada mana pergi mana. Tu kaki dia sama. Tapi seorang duduk tengah, seorang duduk tepi. Ini 2 kali ganda. Okey. Ini nombor 3. Nombor 4. Nombor 4, kita ambil yang dalam nota tu ada kan, dia panggil, tarik sikit. Ni sebenarnya tak ada C. Ini dalam nota C tadi. Okey. Tengok ni. Sudut dalam semi bulatan, semua. Buat bulat, ada pusat. Tiba-tiba dia garis. Dalam matematik garisan ni tadi kalau sebelah ni kita panggil dia jejari. Kalau dua-dua belah ni disambung terus, kita panggil dia diameter. Diameter sebuah bulatan. Biasanya diameter ni digunakan untuk ukuran bagi pipe. Pipe air apa dia bagi diameter berapa. Ini maksud diameter. Okey. Bila dia sambung jadi satu segitiga ataupun kita panggil dia sudut di lilitan untuk segitiga ni, dia automatik kat atas ni dia mesti jadi 90 darjah. Syarat dia. Itu namanya sudut, kita panggil dia segitiga. Segitiga dalam separuh bulatan, semi. Semi separuh lah, semi bulatan. Dia mesti 90 darjah.
Syarat dia kan. Okey. Nombor 5. Saya buat kat tepi ni je. Nombor 5 penting juga, iaitu tadi kita banyak buat sudut-sudut, tiba-tiba dia cantum dia jadi segi 4. Tengok. Ni satu sudut ke atas jadi X kan. Tiba-tiba kat bawah pula jadi segi 4. Ini lain ini Y, dia tak sama. Dia kalau walaupun asal dia kaki dia tempat yang sama, seorang atas seorang bawah nilai dia tak sama. Kalau atas sama. Atas semua sama. Bawah geng bawah. Atas, geng atas. Bawah geng bawah. Apa sifat dia? Ini kita panggil dia segi 4. Segi 4 kitaran. Syarat dia mesti semua kena lilitan. Semua kena lilitan. Okey? Formula dia apa? Sudut bertentangan. Ni depan-depan ni. Sudut bertentangan ni dia mesti 180 darjah jumlah dia. Sudut bertentangan dia mesti jumlah dia adalah 180 darjah. Okey, dia ada tambahan nota lagi dia bagi. Okey, tengok nota dia kat mana ni. Ni. Ini kita panggil dia nampak X campur Y adalah 180. Ada dalam nota. Saya explain kamu lagi cerita dia. Yang B ni tak payah, lebih kurang aja. Okey. Pergi seterusnya tangent. Binatang apa pula tangent ni? Tangent adalah kita panggil dia satu garis lurus yang menyentuh lilitan bulatan. Dia macam kalau kamu tengok ada tayar lah, tayar kereta ke, tayar apa motor ke, kereta, tayar. Ambil kayu letak atas tayar tu. Bila kamu letak, ambil kayu letak, apa akan jadi? Sebenarnya dia akan jadi apa? Kayu tu dia akan sentuh pada satu kawasan je. Kalau tayar tu keras elok lah, kalau lembik dia masuk dalam lah, tak ciri lah cerita dia. Ini kita panggil dia kena satu tempat. Tempat ni kita panggil dia tangent. Dia sentuh kat situ. Satu tempat je sebenarnya. Itu kita panggil dia. Macam kayu letak atas tayar. Ini kita panggil dia tangent. Ada dua sifat pasal tangent. Yang pertama, sifat tangent. Dia tak buat saya punya pen ni. Sekejap. Okey. Tukar warna lah. Sifat tangent. Sifat tangent macam mana? Yang pertama, bulatan jumpa tangent. Okay, setak bawah. Tangent kita ni, kalau dia jumpa dengan pusat bulatan, dia automatik 90 darjah. Dia akan jadi 90 darjah. Kalau dia tak bagi tahu pun, kamu kena ambil tahu. Kamu kata, okey ni 90 darjah. So, yang pertama, bulat tangent jumpa pusat 90 darjah. Yang kedua, bulat tangent, dia tak pergi ke pusat. Dia jadi segitiga. Walaupun macam mana segitiga tu, syarat dia segitiga dia mesti kena pada lilitan. Dia akan jadi apa? Ini kita panggil dia sudut dia selang-seli. Selang-seli. Macam mana selang-seli? Tengok. Kalau yang belah kiri ni, X, dia akan masuk ke sebelah sini. Di sini pun X sama. Dia sama saiz dia. Sudut dia sama. Yang belah kanan ni, Y, dia akan masuk ke sebelah sini. Ini kita panggil dia selang-seli. Ini kita panggil dia sudut selang-seli untuk bulatan. Segitiga dalam bulatan. Okey, itu lebih kurang mukadimah ulang kaji sikit pasal topik ini. Kebanyakan topik ini diajar dalam tingkatan 2 dan tingkatan 3 sebenarnya. Form 4, Form 5 kamu tak belajar topik ini. Bulatan tak ada dalam topik tingkatan 4, tingkatan 5. Tapi dalam SPM ada, sebab tu ramai pelajar kata susah. Bukan susah, dah lupa. Lama tinggal. Okey. Kita pergi tengok soalan terus. Buat soalan baru senang sikit boleh faham. Saya ceritakan tentang soalan. Tengok soalan nombor 1 dulu. Tengok satu. Saya akan sharekan tengok satu.
Okey, itu soalan nombor 1 tengok. Ini gambar saya kan. Lebih kurang boleh faham Okey. Dalam rajah ACB ialah tangent, nampak? Dia fokus kat mana? Dia fokus kat tangent. Yang last sekali. Dia fokus tangent. ACB ialah tangent. Saya garis. Dia ABC, dia tulis ACB saja, gedengki. Nampak? Ini adalah tangent. Bila tangent apa sifat kita? Tangent jumpa siapa? Tangent jumpa segitiga. Kalau jumpa segitiga, apa cerita dia? Tangent jumpa segitiga. Nampak? Okay. Bila tangent jumpa segitiga, maksudnya sudut selang seli. Jadi kita tengok X kat sebelah sini. Jadi X duduk sebelah kanan. Ni, dia akan masuk ke sebelah sini, kiri. Jadi sini pun adalah X. Dia macam mana nak kira X ni? Ingat tadi mula-mula saya ada beritahu awal sekali. Dalam satu segitiga, jumlah sudut dia adalah 180 darjah. Dalam segitiga, sudut dia adalah 180 darjah. Tak payah tunjuk jalan kerja. Pergi ambil kalkulator saja. Terus buka kalkulator saya. Okay. Pergi ambil kalkulator saja. Terus ni. Nampak silau belah sini. Bukan tepat. Ada sikit lah. Silau juga sikit. Tak apa. Ambil terus kalkulator. Berapa jumlah dia? 180. Terus tolak je. Tolak dengan 65. Tolak dengan 70. Yang tinggal dah apa? X satu. Jadi dapatlah X sama dengan, kita ambil situ, X sama dengan 180. Tolak 65. Tolak 70. Dapat jawapan kita sama dengan 45 darjah A. Okey. Cerita lebih kurang pasal. Ni bila tengok soalan ni baru nampak. Ni lah soalan SPM. Dia akan tanya benda ni. Dalam soalan apa? Objektif. Okey. Tengok nombor 2 pula. Nombor 2. Saya letak kalkulator saya tepi dulu. Pergi. Tengok nombor 2. Bawah. Tu nombor 2. Gambar rajah nombor 2. Gambar rajah yang saya share tu clear sikit lah. Okay. Dalam rajah, ABC ialah tangent. Sama cerita dia. Dia kata pasal tangent. Tengok tangent. Tangent. Okay. Apa jadi dengan tangent ni? Tangent ni, dia ada jumpa apa? Dia jumpa, yang pertama, dia jumpa ni. Pusat. Bila dia jumpa pusat, apa formula kita? 90 darjah. Formula kita 90 darjah. Yang pertama. Ni, mesti 90. Okey. Kemudian dia ada bagi 28. Yang ini kita guna untuk apa? Kita guna formula mana? Yang tadi. Kalau kamu ingat ni, formula sudut segitiga di pusat ni. Nampak? Cuma gambar dia macam lain bentuk. Ini maksudnya apa? Ini kepala, ini kaki, ini pun kaki. Itu kita panggil dia segitiga kaki sama. Kalau yang ini 28, yang ini pun 28 juga. Nampak? 28 dan 28 juga. Jadi kepala dia berapa? Yang ni kena cari kepala pula. Macam mana cari kepala? Tengok. Soalan dia kan. Jadi 28 saya letak sini 28, sini pun 28. Jadi kepala dia cari macam mana cari? Dalam segitiga 180. Jadi kepala dia kat situ bagi kat sini sudut dia. Theta dia sama dengan 180 tolak 28 tolak 28. Ambil kalkulator tekan. Tekan je. Dapat kepala dia. Okey. Dapatlah 124 tengah-tengah. Ni sini kita akan dapat 124 sama dengan 124 darjah. So. Okey. Tapi itu bukan soalan dia. Dia minta apa? Cari BDE. BDE sudut ni. Apa yang kita boleh cam kat situ? Kita kena ingat formula tadi.
Ada apa? Ada di pusat, ada di lilitan. Seorang duduk pusat, seorang duduk lilitan. Formula mana kita pakai? Kita pakai yang 2 kali ganda yang ni tadi. Nampak? Seorang duduk pusat, seorang duduk lilitan. Berapa di pusat kita kira tadi? 124. Jadi berapa kat lilitan? Apa formula kita tadi? 2 kali ganda. Jadi yang ini besar nak pergi ke kecil. Jadi kena bahagilah. 124 bahagi 2. Dapat jawapan kita 62 darjah. Siap. Okey? Boleh faham tak setakat ni dulu ni? Tengok. Kurang juga. Yang mana yang lilitan sudah tak faham tak? Yang mana? Lilitan mana? Yang kena dapat dah 124 kan? Okey. Okey, untuk mencari yang gambar apa ni? Yang ni. Merah ni. Okey, ni dia pakai formula yang ni. Ni ingat formula ni. Formula ni tadi. Ingat. Formula dia apa? 2 kali ganda. Yang ujung dengan yang tepi. Kalau macam badan kita ni, kita macam yang ni kita kaki, ni tangan kita yang nampak bintang tu. Kan? Sebenarnya memang sama. Dia akan jadi benda ni. Jadi kita bagi apa? Yang tengah 2 kali ganda, yang atas 1 kali ganda. Kalau bagi tengah nak atas, kita bahagi. Kalau dia bahagi tepi nak ke tengah, kita darab 2. Konsep dia apa? 2 kali ganda. Kamu perhatikan sendiri, yang siapa besar? Yang besar, darablah. Kalau nak yang kecil, kita bahagi. Boleh? Cikgu. Ya. Yang tadi dalam gambar tu kan, yang tu kan center cikgu kan? Okey. Center ni. Okey. Contoh tadi kan, yang contoh kita tunjukkan center kan? Kalau anda kata titik tengah ni tak center tu, maksud dia barat ke kiri ke kanan still sama jugalah dia punya sudut ni. Okey, lukisan dia tak kira. Dia tak kisah. Kita tengok kedudukan. Contoh saya bagi. Kadang-kadang kamu tengok gambar macam ni. Kalau gambar macam ni sekalipun, contoh saya ambil okey, dia ada sudut pusat. Sudut pusat dia tarik sini. Okey, saya ambil sudut dia, saya letak situ 100. Contoh. Kan? Tiba-tiba ada satu sudut dia kat tepi ni. Tepi tu. Nampak? Tengok sifat dia. Dia kata apa? Dia asal daripada kaki yang sama. Nampak? Seorang pergi ke pusat, seorang pergi ke tepi. Sifat dia tetap sama. Sifat dia apa? 2 kali ganda. Nampak? Jadi berapa yang kat tepi ni? 50. Kan? Jadi kita tarik kat sini pula. Nampak sini. Jadi kat sini berapa? Sama agak sifat dia. Sifat dia apa? 50 juga. Asalkan syarat dia apa? Dia daripada kaki yang sama, seorang pergi tengah, seorang pergi tepi. Dia buatlah macam mana pun. Kadang-kadang dia nak tipu, dia buat atas line ni. Atas line ni dia tarik terus atas line. Tengok. Dia tarik, nampak? Atas line. Sama agak sifat dia. Seorang kat tengah, seorang kat tepi. Berapa kat sini? 50 juga. Sebab tu kita belajar tadi, kalau sudut ni pergi ke mana-mana pun daripada kaki yang sama, sudut dia sama. Cikgu, bila bentuk dia lain tu saya tak faham. Yang atas line ni? Yang warna merah ni kan? Merah ni? Warna merah ni, kalau macam ni saya faham. Tapi kalau dah bentuk dia jadi macam warna biru besar ni, saya tengok blank. Yang ni? Yang tu. Bila kalau cikgu cakap bentuk dia dah tak sama tu, saya dah mula tak faham. Kenapa 50 kat sini? Macam tu. Dia sebab ni bentuk ni saya buat sekaligus dalam satu gambar. Kan? Dia bila banyak garis dia pening sikit lah. Kita asing-asing. Contoh saya ambil. Ni satu line ni. Okey. Yang merah ni faham Baik? Yang merah ni saya faham juga. Konsep dia 2 kali ganda Okey. Katakan saya ambil satu garisan terus. Nampak? Kemudian saya tarik ke sini. Tarik ke sini. Kamu tengok apa sifat dia. Kamu akan dapati bahawa dua-dua sudut ni, sudut tengah ni dengan sudut sini berasal daripada lengkuk yang sama, kaki yang sama. Nampak? Seorang pergi ke tengah, seorang pergi ke ujung. Tapi dia mesti straight. Dia tak kisah. Asalkan syarat dia tengah ujung. Apa konsep dia? 2 kali ganda. Kalau saya letak 60 kat sini, maka yang kat ujung ni akan jadi apa? 30. Macam tu.
Boleh? Oh, okey, cikgu dah faham dah. Okey. Ni sebab gambar ni banyak-banyak. Dia pening kan? Satu macam ni. Maksud dia tak kisah kat mana. Dia kat mana dia duduk, kita tak kisah. Yang penting kita kena tahu pusat ke tepi. Itu. Kalau pusat dengan tepi, memang confirm cerita dia 2 kali ganda. Okey? Macam gambar ni pun nampak. Dia jadi apa? Dia saja bagi sengit. Bagi sengit. Kalau dia buat cantik, senanglah kita nampak macam soalan ni. Ni cantik. Ni cantik dia buat. Yang ini dia sengit. Tapi konsep dia sama. Okey? Tapi sebenarnya ramai pelajar ingat yang warna merah ni. Tapi dia lupa yang mana yang ni? Yang asal mula. Yang kepala dengan kaki tu. Memang ramai lupa. Kena jaga sini. Jadi kalau boleh faham kepala kaki, lepas tu tengok gambar. Oh ni satu di lilitan, satu di pusat. 2 kali ganda, jawab soalan. Okey? Kita pergi seterusnya. Nombor 3 pula. Kira bab ni banyak bermain dengan segitiga je tu. Segitiga bulat. Sebab bulatan, dia kawan dia dengan segitiga. Oh. Cikgu tak silap saya kan. Segitiga ni ada jenis-jenis cikgu kan. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Dia ada segitiga, dia jenis dia lah. Okey. Kalau segitiga ni dia sebenarnya dalam SPM dia pecah kepada beberapa bahagiannya. Contoh saya bagi Tadi kita dah belajar apa? Sama kaki. Okey. Dia ada yang paling favorite 2 je. Satu sama kaki. Ni maksudkan sama kaki. Panjang ni. Dua ni je panjang sama. Yang ni pendek lain. Okey. Apa tu saya kata yang ni akan jadi kaki dia. Kan ini kaki, ini kepala head. Okey. Syarat dia sama. Jumlah semua mesti 180. Satu lagi sama sisi. Sama sisi ni apa? Tiga-tiga sama. Kalau tiga-tiga sama senang, sudut dia dah tetap. Kalau tiga-tiga sama confirm 60 darjah. Sebab apa? Bila sama maksudnya sudut dia pun sama. Dalam segitiga 180 bahagi 3 je lah. Macam tu. Okey. Satu lagi segitiga bersudut tegak. Sudut tegak maksudnya ini kita panggil dia 90 darjah. Kalau sudut tegak maksudnya 2 ni campur ni mesti 90. Okay. Yang ini paling favorite sekali dalam SPM lah. Cerita pasal segitiga. Tengok nombor 3 pula. Bila kamu tengok nombor 3, dia banyak pakai ni. Tengok betul. Lepas tu dia kena baca soalan satu-satu kita ambil maklumat dia. Dalam rajah, PQR ialah tangent. Garis tangent. Bila dah garis tangent, kita akan tengok apa yang kita belajar tadi. Tangent jumpa dengan pusat. Nampak? Tangent jumpa dengan pusat. Jadi apa? 90. Okey? Apa kaitan dia? Dia ada bagi sudut pula ni. 65 dia bagi. Bila dia bagi 65, maksudnya boleh tak kita kira tepi ni? Celah ni. Boleh kira tepi tu. Okey? Sebab apa saya kata boleh kira? Sebab kita dah boleh besarkan dia. Kat sikit. Jadinya 90 nanti tolak dengan 65 juga. Betul. 90 tolak dengan 65, kita dapatlah jawapan kita 25. Ini tepi ni. Belum cari X lagi ni bahagian ni 25. Sebab dalam matematik ni kita cam ni senang je. Dia bagi nombor mesti guna. Nombor dia bagi tu mesti guna. 65 dah pakai dah. 110 belum pakai ke ni? Apa guna 110 pula kan? Kalau kau tengok 110 sebenarnya guna dia paling guna sekali yang kita baru belajar tadi lah. Iaitu kalau ada di pusat, kalau ada di lilitan. Apa syarat dia? 2 kali ganda. Syarat dia 2 kali ganda. Jadi kalau yang ini besar, yang ini kecil, kita kena apa? Bahagi. Jadi 110 kena bahagi 2. Sebab yang atas ni kecil. Dapatlah yang kat atas ni 55. Macam tu. Okey? Kat sini saya perkenalkan formula seterusnya yang kita panggil dia sebagai formula roket. Boleh pakai roket ni. Jumpa gambar macam ni, saya panggil gambar roket. Macam ni. Tadi kita belajar gambar roket ni, kita belajar yang ini dengan yang ni. 2 kali ganda. Sebenarnya roket ni dia ada satu lagi formula.
Apa formula dia? Yang kaki ni A, kaki ni B. Kepala dia ni C. Itu kepala dia. Formula dia adalah kaki campur kaki sama dengan kepala. Macam tu. Iaitu kalau A campur B akan dapat C. Itu formula dia. Okey, ini antara formula teknik lah, kita panggil teknik. Jadi kat sini kalau kamu tengok, kita ada kepala. Kita ada kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Jadi kita tahulah macam mana cari X ni. Iaitu apa? X sama dengan X campur 25 sama dengan 55. Berapa X? Jadi kita tolaklah 55 tolak dengan 25, dapatlah X kita. X dapat 30. Okey, ini formula baru ni. Boleh faham ke? Boleh juga. Boleh Tapi kamu kena tengok betul-betul macam mana cerita dia tu. Okey, dia setiap soalan ni dia ada saja formula benda baru yang kita akan jumpa. Kita tengok. Itu nombor 3 Okey, kita pergi dekat nombor 4. Nanti kamu dah boleh try lah buka soalan-soalan pastia untuk SPM tu. Okay, kalau kamu nak nanti saya akan bagi dia punya link laman web yang boleh dapat. Senang lah. Free je, tak payah beli buku pun. Okay. Dalam rajah ABC ialah tangent kepada bulatan. Dia cerita tangent. Soalan SPM ni banyak pasal tangent. Ni tangent. Bila tangent kat sini kamu nampak dia jumpa apa? Yang ini tangent jumpa segitiga. Ni segitiga. Dia jumpa segitiga. Ingat tak apa formula tadi? Kalau tangent jumpa segitiga dalam bulatan, syarat dia apa? Selang seli. Selang seli. Selang seli macam mana tengok? Ni ada 66. 66 masuk dalam ni. Dapatlah sini 66. Lepas tu dia bagi pula belah sini. 34 dia bagi. Jadi 34 pun akan silang belah sana. 34. Jadi macam mana nak cari X? Kan? Macam mana cari X? Jadi formula dia senang je. Saya ada dua kaedah untuk kat sini nak cari X. Okay. Kaedah yang pertama, kita gunakan segitiga yang kecil. Tengok segitiga ni Okay, kamu tengok betul kaedah pertama pakai segitiga kecil ni. Segitiga kecil tu saya ambil, saya keluarkan. Okey, keluarkan segitiga tu. Segitiga ni Yang ini dekat sini X. Okey. Dekat sini 34. Okey. Sekarang kita tengok satu orang lagi. Kat tepi ni, kat atas ni. Siapa kat atas ni? Nampak? Cara kira dia kita tengoklah. 66. Orang sebelah 66. Yang ini kita belajar dalam topik garis lurus. Garis lurus pula Lulus. Okey. Okey, garis lurus dan garis lari kita belajar. Satu garis lurus sudut dia mesti 180 darjah satu garis lurus. Okey, jadi garis lurus ni ada apa? Ada 66 dengan tak tahu. Jadi macam mana nak cari yang dalam ni? Kita ambil 180 tolak dengan 66, dapat yang kat dalam tu berapa? Okey, ambil kalkulator, kamu kira kamu akan dapat 114. Jadi kat sini akan jadi 114. Sekarang dah boleh kira X lah. Apa formula kita pakai? Dalam segitiga, jumlah mesti 180. Ambil kalkulator, tolak je terus 180. Tolak 114. Tolak 34. Dapat jawapan terus. Kamu akan dapatlah jawapan kita 32. Tekan je kalkulator. Okey, cuba tengok dulu. Pelan-pelan. Ni dia makin lama makin susah soalan dia. Soalan dia makin lama dia ada tambah sikit.
Cikgu. Ya. Macam nak tahu tu garis lurus? Yang mana? Yang ni? Yang ni? Dia bagi? Ni? Dia bagi tahu. Kita tak boleh reka-reka saya. Cikgu, ni garis lurus ke? Dia biasanya garis lurus dia akan bagi tahu. Nampak dia kata ADE ialah garis lurus. Boleh Okey. Tangent pun garis lurus. Tangent memang dah garis lurus. Yang ini kadang-kadang kita takut yang ni ada bengkok sikit kan. Tapi dia bagi tahu. Dia akan dalam soalan SPM dia akan bagi tahu. Kan? Boleh? Boleh. Okey. Kita terus Nombor 5 kan. Tengok apa soalan nombor 5 pula. Nombor 5 dia ada keluar apa tu? Segi 4 pula. Dia keluar segi 4. Tengok nombor 5. Saya kena besarkan, saya pun tak nampak kamu. Okey, baru nampak. Okey. Nombor 5 soalannya dalam rajah PQR ialah tangent. Ini tangent. PQR ialah tangent. Bila tangent, sifat tangent apa? Pergi pusat tak ada. Dia jumpa segitiga, nampak? Dia jumpa segitiga. Sini. Bila dia jumpa segitiga, maksudnya apa? Selang, seli. Tapi sekarang ada kat dalam. Kalau ada kat dalam, kita boleh keluarkan. Sini akan jadi 35. Y pula, dia duduk belah sini. Kita boleh bawa masuk dalam. Kita letak je apa. Nanti macam mana nak kira kemudian kita tengok. Ni pergi sini. Ni, kita tengok ni apa? Y. Okay. Soalan minta apa? Cari nilai Y. 35 kita dah pakai. Kita dah letak. Yang tak pakai lagi apa? 110. Apa sifat dia 110? Bila 110, dia dah jadi segi 4. Ingat tadi, dalam satu bulatan, kalau ada segi 4, apakah sifat segi 4 dalam bulatan? Tadi saya dah cerita kan. Dalam bulatan segi 4 kita, kalau yang ini X, yang ini Y, formula dia apa? Depan-depan iaitu X campur Y mesti sama dengan 180. Itu sifat dia. Contoh dekat ni 110. Siapa orang depan dia? Orang depan dia terus pergi sini. Segi 4 terus. Sini orang depan dia. Nampak? Jadi kalau sini 110, berapa sini? 180 tolak 110 dapat 70. Kat sini 70 kan? Okey, letak 70. Sekarang boleh tak kira Y? Dah boleh dah. Benda yang banyak kali kita guna itu dalam satu segitiga jumlah dia mesti 180. Jadi saya akan ambil 180 tolak dengan 70 tolak dengan 35. Yang tinggal tu Y kita lah. Yang tinggal. Jawapan kita akan jadi 105 75. Betul? Cuba tekan. Okey. Boleh? Tengok tu. Ini dah combine dengan apa? Ada segi 4. Dekat sangat dia blur kan. Boleh faham? Boleh. Nombor 5 Boleh. Okey. Saya jalan terus Nombor 6 Boleh. 6. Dia main kat luar pula ni. Dia dah ada kawan kat luar pula nombor 6 ni. Dia main dekat luar. Kan? Kita fokus dekat nombor 6 kejap. Okay.
Okey. Nombor 6 gambar. Ini gambar saya. Nombor 6. Dalam rajah ABC ialah tangent. Okey, garis tangent. Dia masa starting dia tangent. Tangent. Okey, tangent jumpa apa? Tangent jumpa segitiga. Tapi kali ni kau tengok segitiga apa ni? Macam tak segitiga apa? Segitiga dalam semi bulatan. Dia lalu tengah-tengah, nampak? Ini diameter ni. Kan? Apa formula kita tadi? Kalau ada satu bulatan, kita belah dua, bulatan tu lalu tengah-tengah, kita buat je segitiga. Walau macam mana segitiga itu dibuat, sudut dia mesti 90 darjah. Ini kita panggil segitiga dalam separuh bulatan ataupun semi bulatan. Formula dia apa? Sudut dia 90. Kita ingat. Kalau sini, automatik sini 94. Okey. Bila dapat sini 90, kita boleh dapat sini. Sini apa ni? Tengok. Yang ini kita pakai konsep apa? Tangent jumpa segitiga. Tangent jumpa segitiga, selang seli. Selang seli. Ini 36, sini pun 36 juga. Ini soalan ni macam kita pernah buat sikit sekali. Tapi gambar dia lain sikit lah. Okay. Jadi apa yang kita belum cari? Tengok macam mana cari Y ni. Bila nak cari Y ni, salah satu cara dia yang paling best sekali, kita dah boleh cari dah. Sebenarnya tengok betul. Ada satu segitiga besar. Ni. Sini. Sampai sini. Dia dah jadi satu segitiga tau. Nampak? Jadi kalau saya keluarkan segitiga tu, untuk dia macam tu lebih kurang. Sudut sini 36. Okey. Sudut dekat bawah ni 90 campur 36. 90 campur 36. Jadi kat sini dah jadi 126. Yang ujung ni Y. Baru boleh kita cari Y. Kita keluarkan dia nampak jelas. Jadi Y apa formula kita? 180 tolak 126 tolak 36. Dapatlah jawapan kita kat sini. Apa ni? 5. Ambil kalkulator. (180) tolak 126 tolak dengan 36. Dapat jawapan kita 18. Boleh faham ke? Cikgu ada satu lagi cara cikgu kan? Ada? Satu lagi cara? Saya dapat tapi macam cara ni susah sikit juga. Saya nampak soal ni saya terfikir nak buat macam ni. Saya nampak nak kena cari kotak kecil ni dulu. Cari kotak segitiga dan bulatan ni dulu. Cari sini dulu, betul? Kamu cari sini dulu. Kan? Bila kamu cari sini, kita akan dapat kat sini berapa? 54. Betul kan? 54 kan? 54. Bila sini 54, lepas tu kamu kira sini pula macam tadi. Betul tak? Kira 180 tolak 54. 180 tolak 54. Kita akan dapat kat sini adalah 126. Tu dia dapat sama gambar dia, nampak? Gambar tu balik. Lainnya cerita dia. Okey, jadi Y dapat jawapan yang sama. Okey, boleh? Okey, boleh. Kalau kamu dah cakap nanti dekat SPM saya ajar lagi. Dia ada satu cara lagi, dia lagi cepat tapi kadang-kadang benda tu tak ingat. Tak banyak-banyak sangat pening nanti. Okey. Ni okey ni. Boleh nombor 7. Kita tengok nombor 7 pula. Kita pergi nombor 7. Tengok soalan nombor 7 ni. Okey, nampak? Dia dah ada apa? Gambar yang selalu kita cam. Kita dah cam dah gambar ni. Kan? Ni gambar ni. Yang ni.
Jadi kita tahulah ini cerita dia apa? 2 kali ganda. Kita dah tahu lah cerita ni. Okey? Cuma tiba-tiba dia tambah pula kat luar. Apa jadi bila kita tambah kat luar ni? Okey? Bila kamu tengok soalan macam ni, langkah pertama apa kita buat? Ini tangent, ini pun tangent. Nampak? Dua-dua ni tangent. Bila tangent jumpa pusat, apa formula kita? Tangent jumpa pusat. 90 darjah. Nampak? Tangent jumpa pusat lagi sekali 90 darjah. Okey? Jadi automatik kalau sini 58, sini 90, sini 90, kita boleh cari dah Muhammad ni. Okey? Sebab tu ada formula kalau dalam bulatan, okey, kita ada 2 tangent yang sambung keluar. Sambung keluar. Sudut bertentangan dia sama macam sifat segi empat dalam bulatan tadi. Apa sifat segi empat tadi? Sifat segi empat dia maksudnya apa? Depan-depan ni mesti jumlah dia mesti apa? 180. Sama sifat dia. Macam segi empat. Tapi syarat dia mesti tangent. Kalau bukan tangent tak boleh. Dia mesti garisan ni dua-dua tangent. Sebab bila tangent dia akan jadi 90-90. Dia sama. Dia macam 4. Simetri ya. Jadi simetri. Kiri dengan kanan dia sama. Okey. Jadi kat sini kita boleh kira lah 180 tolak 58, kita akan dapat 122 kat tengah-tengah ni. Lepas tu bolehlah guna X. Apa sifat kita pakai? Yang di tengah, yang di tepi. Yang tadi formula ni. Tengah tepi. Sini dengan sini. Tengah dengan tepi apa? Sini X, sini 2X. Formula ni banyak kali ulang lagi pakai. 2 kali ganda. Jadi 122 nak pergi ke X, X sama dengan 122 bahagi 2. Dapatlah jawapan kita 61. Okey, perhatikan dulu. Apa soalan? Tanya dulu sebelum kita pergi seterusnya. Cikgu tak kisahlah kalau dia punya kangkang tu keluar ke dalam tu, dia tak terlepas kosong tolak ini. Yang macam mana Dek? Apa? Dek? Kan kalau yang kita tengok yang belah kiri ni kan dia ke dalam cikgu kan. Yang kalau kita tengok yang macam cikgu cakap lompat bintang ni kan macam sekarang ni dia lompat bintang cikgu kan. Kan yang belah yang cikgu tanda pakai marker ni kan dia macam keluar. Ni yang ni. Yang ni. Dekat bulatan soalan ni kan. Kalau yang kat soalan besar ni. Soalan besar. Yang ni, yang ni. Dekat, yang tu. Okey. Kan yang belah kiri kan dia punya roket tu kan ke dalam. Okey. Kalau yang belah kanan ni roket dia macam tak bentuk roket, macam bentuk diamond sikit je kan. Jadi kalau dia macam bentuk diamond ni still pakai formulanya 180 ni juga. Kalau bentuk diamond kita macam segi empat tadi. Sifat dia formula kita pakai 180. Nampak? Kalau ni segi empat je pakai 180 juga. Selalu macam tu. Segi empat 180. Tapi dia mesti ada kaitan dengan bulatan tu Segi empat dengan bulatan mesti cerita dia selalunya depan dengan depan 180. Walaupun bentuk dia tak nampak di segi empat lah. Kalau bentuk dia biasanya dia akan jadi, kita buat macam mana pun dia akan jadi macam segi empat terbalik lah. Segi empat yang kita panggil dia macam layang-layang. Asalkan ada 4 sudut lah itu. Ada 4 sudut. Dia jadi layang-layang. Kalau kita buat kecil pun, syarat dia mesti tangent. Bila tangent pergi, dia mesti jumpa macam tu. Nampak? Jadi yang ini dengan yang ini sifat dia apa? Ni 90, ni 90. Jadi jumlah dia ini 180. Okey? Sebab tadi saya ajar kamu dalam satu segitiga jumlah dia berapa? 180. Okey? Kalau segi empat berapa jumlah dia? Biasanya segi empat senangnya. Segi empat sebenarnya terjadi daripada 2 segitiga.
asal usul segi 4. Dia jadi pada 2 segi 3. Jadi kalau seorang ni 180, sini 180, jumlah dia akan jadi segi 4, jumlah dia akan 360. Sebab tu formula kita dapat formula ni sebab kita dah ada 90, 90 tolak, yang tinggal dua-dua ni adalah apa? A dengan B ni, A campur B sama dengan 180. Dia konsep dia dah sama lebih kurang macam segi 4 kita dah. Kalau kiri kanan tu tak sama 90, tak boleh ikut formula A tambah B ni lah. Tak boleh. Kalau dia tak sama 90 maksudnya dia bukan tangent. Dia hanya boleh sifat dengan tangent saja. Kira A campur B ni boleh dia terjadi kalau ada tangent je. Ada tangent saja. Ada tangent kiri, ada tangent kanan. Berjumpa. Okey, gua faham. Okey. Dia kalau kamu tengok tangent ni, dia lagi besar kat sini buka. Kan? Yang ni lagi tajam keluar. Dia kemang-kemang lagi tajam. Lagi kecil sudut dia, yang ni lagi dia kembang balik. Okay. Tapi dalam exam senang dia dah lukis biasanya. Soalan objektif dia dah lukis. Cuma kena faham cerita dia lah. Kan? Okay. Tengok. Soalan nombor 8 pula. Nombor 8. Boleh, tadi jawapan apa? 61. Okay. Nombor 8. Tengok nombor 8. Apa sifat dia? Dia bagi gambar dia. Kamu nampak apa? Terus nampak ni. Ada tanda ni. Segitiga ada tanda. Segitiga ada tanda maksudnya apa? Kaki sama. Kaki sama. Nampak kaki sama boleh jawab soalan ni. Senang soalan ni jadi terus. Dia kena nampak kaki sama. Sebab bila kaki sama, kalau sini Y, sini pun Y kaki dia. Sini Y sama. Okey? Kemudian ada tangent. Bila ada tangent, kita garis tangent. Tangent jumpa segitiga. Nampak? Bila tangent jumpa segitiga, sifat dia apa? Selang-seli. Jadi 34 ni akan masuk ke dalam. Masuk sini. Jadi 34. Terus jadi kepala bagi segitiga ni. Okey? Bila kepala maksudnya apa? Macam mana nak cari kaki dia? Kita kena guna formula apa? 180 tolak dengan 34. Kita nak dapat seorang je Y. Kaki dia ada 2. Kita bahagi 2. Dapatlah seorang. Tekan kalkulator. 180. Yang ini kamu kena tekan kalkulator, jaga-jaga. Kalau kalkulator yang baru okey. Kalau kalkulator contoh macam kalkulator yang baru sikit. Kamu kena tekan. Tolak apa? Tekan pecahan dulu. Dia keluar macam tu dulu. Dia keluar kotak 2 tu. Baru kita buat. 180 tolak 34. Pergi ke turun bawah. Bahagi dengan 2. Dapat jawapan dia. 73. Okey, kalau kalkulator biasa, kamu kena buat 180 tolak 34, tekan sama dengan dulu. Tekan sama dengan dulu, baru kita bahagi 2. Dapat jawapan sama. Okey, cara dia lah. Jawapan kita kat sini dapat apa? 73Y. Boleh yang ni? Ni senang sikit kan? Cikgu. Ya. Kenapa bahagi 2? Sebab kaki dia sama. Ni Y, ni Y. Nampak? Jadi kalau kita ambil 180 kita tolak 34, maksudnya yang 180 tolak 34, 146 tu Y dengan Y punya. 2Y. 2Y kita nak Y saja. Sebab tu kena bahagi 2. Boleh? Okey. Kita pergi nombor 9. 9. Oh, belah sini 9. Okey. Nombor 9 pula. 9 Mula-mula apa? Tangent je. Cerita dia banyak pasal tangent je. Tangent yang menyebabkan soalan ni dahsyat Okey. Tapi saya tengok saya pernah mengajar pelajar silibus negara lain Negara lain tapi tak banyaklah negara yang saya ajar, negara luar Indonesia dengan Singapura lebih kurang matematik dia kan.
Matematik dia belajar benda ni, dia belajar dalam tingkatan 2. Soalan macam ni, tingkatan 2 beratan. Kita form 5 SPM baru ada. Patutnya pada awal lagi lah benda ni tapi sekarang yang baru punya sekolah rendah saya tengok ada benda ni. Dahsyat. Sekolah rendah kamu adik-adik kamu tu dia dahsyat dia punya silibus. PQR ialah tangent kepada bulatan. Kita garis tangent. Okey, sekarang kita tengok betul. Ni banyak garis ni. Nampak? Tangent jumpa siapa? Ada tak jumpa segitiga? Dia tak jumpa segitiga, tak jadi. Ni tak jadi segitiga. Ni pun tak jadi segitiga. Jadi dia jumpa apa yang penting? Pusat dulu. Pusat. Kita buat pusat. Pusat berapa? 90 darjah. Kalau 90 darjah, sebelah sana pun 90 darjah lah. Sama banyak. Bila 90 darjah, kita dapat cari yang celah ni. Nampak? Jadi apa formula kita cari celah ni? 90 tolak dengan 46. Dapat terus jawapan kita situ 44 sini. Nampak? Yang ini kita panggil dia formula rama-rama. Ni gambar rama-rama. Macam gambar rama-rama Rama-rama ni tak kisahlah macam mana pun dia duduk macam mana pun. Cerita dia rama-rama macam ni lah rama-rama. Dia duduk Batman, Spiderman pun macam ni, mata Spiderman. Okey, rama-rama maksudnya sudut ni dengan sudut ni sama. Sama besar, nampak? Ni sama besar. Yang ini dengan yang ini sama. Okey, itu kita panggil dia sifat sudut rama-rama. Okey, jadi kalau sini 44, Y pun 44 juga. Kenapa? Sifat dia pakai sifat ni. Sudut sepadan, sudut rama-rama. Kita panggil butterfly. Kenapa dia buat dia tolak dengan 90? Sebab sudut sini 90. Dia kalau dalam sudut, kalau sebelah kanan 90, sebelah kiri pun 90. Macam tu. Okey, faham. Sebab jumlah dia berapa? 180. Boleh? Okey. Pergi sikit. Terus. Nombor 10. Okey, tengok 10 Nombor 10 kat sini, gambar dia kat situ. Rajah menunjukkan bulatan STU dengan pusat O. PQR adalah tangent. Lagi sekali, kita pergi dekat tangent. Kemudian kita nak naik. Jumpa apa? Jumpa pusat dulu. Dia dah bagi. Ini dia dah bagi. Senanglah dia dah bagi. Patutnya soalan dia tak boleh bagi ni. Dia tak cia dia bagi macam ni. Sepatutnya SPM dia tak boleh bagi. Kamu kena anggap sendiri. Tangent jumpa pusat mesti apa? 90. Dia bagi ni. Best lah. Senang. Okay. Dah dapat 90. Sekarang kamu tengok apa lagi dia bagi. Dia kata sudut ni apa? 36. Nampak? Kalau sini 36, apa yang kita nampak? Yang saya nampak, yang tadi saya cerita kamu. Ni dengan ni. Apa sifat dia ni? Seorang duduk tepi, seorang duduk tengah. Seorang duduk tepi, seorang duduk tengah, asal daripada kaki yang sama. Jadi sifat dia adalah 2 kali ganda. Lepas tu jawapan kita akan dapat sini 36, pergi ke tengah, darab 2. 36 darab 2, 72. Sekarang boleh dah cari X. X ni kita keluarkan segitiga ni. Saya keluarkan segitiga tu. Huruf apa tu? OQR ni keluarkan. Sini 90. Sini 72. Dapatlah cari X. Dah, siap. Okay. Macam mana kita cari X? Kita gunakan formula biasa kita. 180 tolak 90 tolak 72. Dapatlah jawapan kita kat situ 18. Siap. Cikgu. Ya. Kenapa dia tak ikut jalan kerja tadi?
Jalan kerja yang mana? Yang atas. Yang lama tu. Yang lama ni dia boleh pakai juga yang lama. Kalau kita pakai yang lama, kan? Ni 36, sini pun 36 betul? Betul. Tapi nanti kamu kena tambah pula yang kita pakai mula-mula formula kita. Kalau sini 36, sini pun 36. Nampak? Oh. Kan? Okay. Kalau macam ni kita kena pakai apa? Kita kena pakai segitiga besar. Jawapan akan jadi sama. Kalau yang ni kita pakai segitiga besar. Sebab nak kan yang cikgu kata yang kedua kali ganda tu kan. Okey. Dua kali ganda ni. Sebab dia tak nampak bentuk dua kali ganda. Kiranya dia bertindih lah tu. Dia bertindih. Sekarang dia ada 3 jenis. Dua kali ganda tu ada 3 jenis. Jadi yang pertama terpisah. Terpisah ni paling kamu nampak macam ni. Nampak? Ni senang kan? Sini X, sini 2X. Ni senang nampak. Satu lagi bertindih. Macam kita jumpa tadi. Tindih. Satu sini, satu sini. Sama konsep dia. X, 2X. Seorang lagi ke bawah. Ingat tiga-tiga ni sama sifat dia. Ini ke bawah seorang. Nampak? Kalau yang ini 2X, yang ini X. Sama tiga-tiga ni. Formula yang sama. Kita panggil dia pakai formula apa? Formula 2 kali ganda. Okay? Yang paling senang nampak yang ni. Yang ini tak perasan kadang-kadang. Yang ini kadang-kadang lagilah tak perasan. Tengok betul-betul. Okay? Kita tengok soalan. Okay, nombor 10 macam mana? Okay, nombor 10. Boleh? Boleh. Boleh Terusan. Nombor 11 pula. 11 kamu nampak apa? Mula-mula kamu tengok soalan ni, kamu kena cam. Apa formula kita nak pakai? Kan? Saya nampak mula-mula apa? Segi 4. Telajak pula. Segi 4. Nampak terus segi 4 ni. Kalau segi 4 apa formula kita? Depan-depan. Nampak? Depan-depan. Formula segi 4. Depan-depan apa? 180. Okay. Sini 70. Sini akan jadi 180 tolak 70. Kita akan dapat 110. Okay. Lepas tu kat sini, dia pergi sebelah ni pula. Yang ni sudut apa kita panggil dia? Yang ni kita panggil dia sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan. Seorang besar, seorang kecil. Tak kisahlah. Tapi jumlah dia apa? Mesti 180 jumlah dia. Kan? AB, A campur B sama dengan 180 sudut bersebelahan. Duduk sebelah-sebelah. Okay. Saya kena angkat tangan saya. Dia kalau saya letak tangan, kamera saya ni dia fokus kat tangan. Hilang fokus tu. Jadi kat sini kita akan dapat 180 tolak 110 dapat balik 70. Jadi kita boleh keluarkan formula baru yang mana kalau segi 4 dia pergi, dia keluar sama, nampak? Sama. Okey. Sekarang boleh tak cari X? Boleh. Kita pakai segitiga kecil ni. Sebab tu dalam exam nanti kamu bawa pen, kamu bawa 3 warna. Dibenarkan bawa 3 warna. Pakai pen merah, biru, hitam pakai. Dan saya kadang-kadang bagi tahu kat pelajar, bawa aja pensel warna. Pensel warna yang adik punya yang 12 warna tu bawa aje. Dia benarkan bawa. Tapi dia suruh, dia tak bagi kotak, kotak tak boleh masuk. Kotak dia tak boleh masuk. Pensel tu boleh masuk. Okey. Yang ini macam mana kira? Nak dapat X. Ni dah senang dah sebab apa? Dalam satu segitiga 180. 180 tolak dengan 70 tolak dengan 65. Terus dapat jawapan kita kat situ. Pen hitam saya semua dah tidak buat. Kan? Terus dapat jawapan kat situ. Berapa jawapan kita dapat? 65. Betul? Mana 65 telajak? 45 aja Okey.
Dapat jawapan kita A, 45 darjah. Boleh? Cikgu, Okey? yang R tu kenapa sudut dia 70? Ni Dapat 70. Sebab ni Ah. formula kita pakai sudut ni. Sudut sebelah-sebelah. 110 ni kau faham macam mana? 70 ni 70 tolak 180. Dapat ni kan? Lepas tu ni sama juga sebelah ni. 180 juga. Sebelah-sebelah pun 180. Jadi kita ambil 180 tolak 110 dapat 70 balik. Oh, faham. Sebab tu dia, kalau kamu tengok dalam nota tu, dia ada bagi satu formula. Formula dia kata kalau segi 4 kan, ada kat luar sudut, tiba-tiba terkeluar. Terkeluar kita bagi ni sudut luar. Nampak? Yang ini A, yang ini pun A. Nilai dia sama. Ni lah kes je yang kita bincang. Tapi saya tak cerita yang ni tadi. Saya cerita yang basic tu. Ni dengan ni 110. Yang ini dengan ini 180. Dapat balik. Kamu akan nampak sini macam mana formula ni dia buat. Jadi daripada asas tu kita dapat. Bila kita faham asas, formula ni kalau kita ingat, tak ingat pun tak apa. Asas ni yang penting. Ni. Boleh? Cikgu. Faham. Okey. Kiranya kan ni kan 4 segi 4 kan? Okey. Kiranya sudut tangent dia kan bermula pada T tu. Okey, T. Sekiranya T dengan O pun dia kiranya bertemu dengan 180 lah. 180. T dengan O 180 juga. Dengan Q. Ni Q kan? Q kan? T dengan Q 180. Tapi untuk soalan ni dia tak bagi maklumat. Tak pakai. Kiranya setiap sudut tu, kalau setiap sudut tu melangkungi 90 darjah lah. Betul. Okey? Boleh? Okey, nombor 12 saya nak kamu cuba. Sebab nombor 12 dengan si sebelah-sebelah ni lebih kurang ni. Cuma gambar je lain. Tengok. Dia lebih kurang. Dia pun dia ada tanda ni. Okey, cuba buat tengok. Nombor berapa tu? Nombor 12 Cuba. Kejap ni buat ni, 2 minit siap lah. Boleh. Tengok, lebih kurang. Cikgu. Ya. Dapat. Jawapan dia 45. Betul. Dapat 45. Dapat? Yang lain dapat?
Dapat. Dapat kan? 45. Okey. Jadi dia sebab apa? Kita kena faham satu. Tangent jumpa 30. Jumpa 30 pula. Jumpa segi 3. Dia mesti formula kita pakai apa? Selang seli. Bila selang seli sini 30, dia masuk sini pun 30. Okey. Jadi yang ni segi 3 sama kaki pula. Boleh cari kaki dia. Macam mana kaki? 180. Tolak kepala dia. Kemudian bahagi 2. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 75 darjah. Bila dah dapat kat sini, macam-macam jalan kerja boleh buat lah. Kan? Ada yang pergi cari sini dulu, boleh juga cari sini dulu. Kan? Boleh cari sini, nak pakai segi 3 besar terus pun boleh. Terpulang macam mana. Tak ada masalah kan? Okay. Kalau cari sini dulu, kita akan dapat kat sini 75. Sini adalah 105. 105. Sama juga. Ni dapat juga X kita macam mana pun. Asalkan yang penting segitiga kaki sama ni 75 ni nombor penting. Macam-macam boleh buat. Nak pakai segitiga besar sekali boleh. Nak pakai segitiga kecil boleh. Jawapan kita tetap sama iaitu 45 darjah. Okey? Boleh? Kita masuk sebelah ni lain cerita dia ni. Dia buka je. Ni soalan pasia. Nampak? Semua ni soalan-soalan SPM dulu-dulu lah. Tengok. Okey, tengok nombor 13 dulu. Dia objektif ke? Tiap-tiap tahun ada? Tiap-tiap tahun ada objektif. Nombor 13 Okey. Mana tangent? Bila kamu dah biasa buat soalan ni, kamu kadang-kadang tak baca soalan, tengok bulatan, tak baca soalan lebih kurang, kamu karya tangent, okey. Tangent jumpa apa? Tangent jumpa segitiga. Nampak? Tangent jumpa segitiga maksudnya apa? Selang seli. Kan? Kemudian dia bagi apa situ? Dia kata kat sini X sini, sini pun X. Yang tu. Itu dapat. Satu kan? Kemudian kita tengok tak cukup. Baru kita baca soalan. Soalan dia bagi tahu apa? Diberi panjang lengkok QS sama dengan ST. Jadi QS sama dengan ST. Jadi segitiga punya tadi macam soalan kita. Segitiga kaki sama. Kan? Jadi macam mana kita nak cari segitiga kaki sama? 64 ni, kalau tangent jumpa segitiga apa? Selang seli. Tadi saya buat X pergi ke sini. 64 bawa ke sini. Sama. Dia cross. Selang seli. Kaki sama. Kalau sini 64, sini pun 64. Kaki sama. Dapatlah cari X. Dapatlah jawapan kita X sama dengan 180 tolak 64 tolak 64. Okey? Jadi dapatlah jawapan kat kita kat situ apa? 56. 56 salah. 56 pula kan. 52 52. Baru tu. Okey, boleh faham ke? Macam mana? Boleh faham. Faham eh? Okey. Kita pergi nombor 14 pula. Bawah dia ni soalan SPM pula. Dah ni. Nombor 14. 14 ni dia apa tangent tu tangent. Ni rasa macam dah pernah buat juga. Sebab kita dah buat banyak soalan dah tadi. Ini dah nombor 14. Sepatutnya kamu dah rasa ni. Kamu tengok macam pernah buat, macam lah. Macam pernah. Nampak ni? Ini yang saya kata tadi apa? 35 jumpa pusat, tangent jumpa pusat dulu 90 darjah. Okey. Apa guna 35? Ini sudut di lilitan, ini sudut di pusat, nampak? Sifat apa? 2 kali ganda. Nampak? Yang ni yang jenis apa? Jenis kecil ke bawah. 2 kali ganda. 35 sini akan jadi 35 darab 2, 70. Dapatlah cari X. Okey? X kita pakai segitiga ni pula kan. Sebab dah ada 90 jadi 90 tolak 70 dapat jawapan X kita 20 darjah. Okey. Cuba tengok boleh?
Boleh faham ke? Boleh? Boleh. Oh, boleh. Cikgu. Boleh. Ya, yang ni. Nampak? Yang ni pun dah pernah buat dah. Dia ubah sikit je nombor-nombor ni. Sikit-sikit je dia ubah. Tengok. Tarik kat situ. Tarik nombor apa ni? Nombor apa kita tadi? Tadi nombor 15. Sekarang nombor 16. Oh, 15 belum. 15 belum. 15 Nombor 15. Tengok gambar ni. Ni kita dah pernah buat soalan ni sebenarnya. Okey. Soalan dia macam mana? Tangent. Jumpa pusat. Kalau jumpa pusat maksudnya apa? 90. Tak apa. Dia ada segitiga juga. Segitiga pun ada. Pusat pun ada. Kalau segitiga kat sini, dia akan jadi selang-seli. Bila selang-seli maksudnya kalau sini 64, sini pun 64. Saya tulis dulu 64. Y pergi ke mana? Y masuk sebelah sini tapi tak boleh masuklah sebab tak cukup sifat. Kan? Cuma kat sini bila dapat 64, kita sebenarnya boleh kira banyak jalan kerja ni sebenarnya. Kamu nak kira kecil ni boleh? Kecil tu maksudnya apa? Kecil ni adalah 90 tolak 64. Kecil ni. 90 tolak 64. Jadi 90 tolak 64 kita akan dapat kat situ 26. Letak sini 26. Ni pun kita dah belajar tadi. Kalau sini 26, sini 26. Awal-awal sekali kaki sama tu. Sini 26, sini 26. Dapat dah Y. Tak kira dah Y. Mana Y? Ni. Tengok segitiga. Y. Dia masuk dalam segitiga, dia akan pergi ke sebelah sana. Ni Y kita. Dua-dua ni Y. Jadi Y adalah sama juga dengan 42 campur dengan 26. Dapatlah jawapan kita 68. Cuba tengok. Saya tak cari tengah. Nak cari tengah boleh lagi. Dia banyak cara sebenarnya. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Nombor 16 16 ni dia sebenarnya soalan ni lukisan ni yang masalah. Lukisan dia trik kat lukisan. Dia kecoh kat lukisan ni. Kamu jangan silap tengok dia tak bagi tahu. Tengok betul-betul. Ingat apa yang dia bagi tahu saja kita boleh guna. Tu. Yang ini ramai pelajar buat silap kalau dia buat ni tangent. Dia kata tangent ni jadi apa? Jadi apa? Kita panggil dia pusat. Tak, tengok ni gambar ni dia bagi tahu apa? Ayat dia bagi tahu. Dia kata tangent kepada bulatan pusat O pada titik M tangent dia. KJN adalah satu garis lurus. Okey? Dia tak bagi tahu pun benda ni, garisan ni lalu tengah, dia tak lalu. Jadi gambar ni sebenarnya dia lukis ni saja dia trik. Sebenarnya gambar dia lebih kurang macam ni lah. Kalau kita nak bagi cantik sikit gambar dia, saya buat macam tu. Tangent dia. Kemudian sini. Kan? Dia macam ke sini sikit. Macam tu sikit. Dia tak nampak dia sebab dia halus sangat, kurus. Dia kena ingat, dia bagi tahu. Terus macam tu. Ni gambar dia. Ni gambar sama ni. Tapi trik dia kat mana? Dia begini nampak ni. Dia bagi nampak kurus. Kita tak nampak sudut yang kecil. Okey? Jadi dia kata sini 38 dia kata. Kemudian sini X. Dia kata sini 50 pula. Jadi macam mana kita nak cari? Kita tahu sini 90.
Nampak? Situ 90. Yang kecil celah ni kita tak tahu. Okey, cuma yang kita nampak gambar ni yang masalah dia trik. Kalau sini 38, sini kali 2. Kita tahu. Seorang di lilitan, seorang di pusat kali 2. 38 kali kedua kita akan dapat 76. Nampak? Bila kita kira kat sini, kita dah dapat sudut kat sini boleh kira. Berapa situ? Kita boleh kira kat situ berapa? 20. Okey. Jadi kita kira macam mana? Ambil kita punya kalkulator, kamu kena ingat 1, 2, 3, 4. Kalau 4 maksudnya apa? 360. Dia segi 4. 360. Jangan silap 360 tolak 76 tolak 90 tolak 50. Kalkulator tekan 360 tolak 76 tolak 90 tolak 50. Kita akan dapat 144 sini. Baru dapat X. Oh, dia tak tentu je cikgu. Oh. Dia kena ingat ni kalau segi 3 180. Kalau segi 4 ada 4 orang sudut dia 360. Okey? Nanti kita akan belajar poligon pula. Poligon nanti segi 5. Kalau heksagon semua tu macam mana pula? Dia konsep dia sama, asas dia ada kat sini. Jadi berapa jawapan kita untuk X? X kita ambil 180 tolak aja dengan 144. Kita akan dapat jawapan 36. Macam tu. Cuma gambar dia kena hati-hati ni. Gambar ni trik. Kecuali dia kata KOM adalah diameter. Itu cerita lain. Maksudnya lalu tengah. Dia kena bagi tahu KOM adalah diameter, dia kena bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, kita tak boleh anggap suka hati. Cikgu. Ya. Kan cikgu kata kalau segi 4, dia daripada satu sudut ke sudut tu 180 kan? Dia tak boleh. Segi 4 tu, segi 4 tu dia mesti kalau 180, dia mesti perjumpaan dua tangent. Yang ini tangent. Yang ini bukan. Tak boleh Dia kalau nak jumpa nak 180 dia mesti yang ini pun tangent juga. Nampak? Ni keluar pada lain, ini bukan tangent. Tangent dia macam kayu letak atas tayar. Kalau ada garisan kat sini boleh. Nampak ni tangent. Kan? Kalau tangent maksudnya sini 90, sini pun 90 jadi. Macam tu. Okey? Nombor 17. Okey. Nombor 17 senang kamu boleh buat. Nombor 17 saya tinggal kat kamu Okey, 17 saya tinggal kamu buat. Try lah buat nanti tengok macam mana. 17 boleh ni, 17 tak ada masalah. Okey, saya nak pergi dekat nombor 18. Yang ini dia dua bulatan. Kita buat yang susah sikit. 17 nanti kamu buat Ni senang saya beritahu, ni senang. 17 ni senang. Nombor 18 Okay. Nombor 18 dia masalah dia apa? Kamu tengok gambar ni pening. Tengok gambar ni pening. Wui, dua bulatan. Bersilang-silang dia bagi. Pak. Tapi tak ada masalah. Fokus pada apa kita belajar. Start dia dalam rajah PQRS ialah tangent. Kita pergi dekat tangent dulu. Mana tangent kita? PQRS. Ini tangent. Tangent kat mana dia kata? Dekat R. Sini. Kalau dekat R kita tengok apa sifat dia. Dia jumpa segitiga. Nampak? Fokus kat situ. Dia jumpa segitiga. Jadi senanglah. Sebab bila dia jumpa segitiga, apa nak buat dengan 72 ni? Selang-seli. 72 akan pergi belah sini. Nampak? 72. Okey? Ni boleh faham? Boleh? Kadang-kadang gambar tu serabut tengok. Kita buat satu kita akan nampak. Okey? Bila dah dapat kat sini, X kita kat sini. Kan? Jadi kita kena dapatkan sudut ni. Kalau kau tengok sudut ni,
ni, dia combine semua ni, dia akan jadi satu bulatan penuh. Nampak? Combine semua. Satu bulatan penuh. Satu bulatan penuh, sudut kita adalah 360. Penuh bulatan. Sebab tu kalau kamu tengok garis lurus 180 je. 180 sebab apa? Bawah dia pun 180. 180 campur 180, 360. Sebab tu kalau bulatan penuh, 360. Jadi nak dapat yang sebelah sini, kita ambil kalkulator, 360 tolak 215 tolak dengan 72. Ambil kalkulator kira. Okey. 360 tolak dengan 215 tolak dengan 72. Kita akan dapat jawapan 73. Okey, apa kaitan dengan X? Cuba tengok X tu betul-betul. Tengok X betul. X ni dia duduk dekat sini. Sini. Jadi bila kita sambung ni, dia jadi segi 4 dalam bulatan. Apa formula segi 4 dalam bulatan? Kalau kita keluarkan gambar dia, kurang macam tu. Macam tu lah. Segi 4 dalam bulatan. Jadi segi 4 dalam bulatan, ini dengan ni, kita dah belajar tadi. Betul. Dalam bulatan. 180. Betul? Kan? Jadi berapa X kita? 180 tolak 73. Dapatlah jawapan kita terus kat situ. 107. D kat situ. Boleh? Okey? Boleh. Pergi tengok nombor 19. Ini pun serabut kat ni. Serabut soalan ni. Dia gambar dia je serabut. So, soalan ni kalau kamu dah biasa buat tak serabut mana pun, kita faham kita benda yang serabut ni kita keluarkan benda penting. Okey? TUV tangent. Tengok. Tangent jumpa apa? Jumpa segitiga. Tak cukup. Segitiga ni tak cukup. Yang ni susah. Yang ni kebat. Nampak soalan macam ni je. Ini susah lah soalan ni. Okey? Bila kita tarik macam ni, dia akan jadi 90 darjah. Jadi 90 darjah. Sekarang, masalah kita kat mana? Tengok. Masalah kita kat sini untuk soalan ni, iaitu kita ada orang kat luar ni 90. Sini 90, sini 90. Jadi kita ada 24. Tengok. Kita ada 24. Bila 24 tu kita ada, kita boleh bawa ke sini 24. 24 tu boleh bawa ke sini. Nampak? Kita boleh kira. Kan? Iaitu kita boleh kira apa? 180 tolak 90 tolak dengan 24. Panjang ni soalan ni. Dia kebat. Nampak pendek je. Jadi kita akan jadi jawapan kita kat sini. 66. 66. 66 okey. Kalau sini saya besarkan gambar tu. Okey, 66. Kat sini Aduh. Warna apa? Tak nampak warna hijau ni. Okey, warna merah. Sini. Ini 66. Ni nampak Okey. Kan? Dekat gambar. Kalau 66 kat situ, ini kita panggil dia sifat sudut bertentang bucu. Kan? Sudut berlawanan namanya. Maksudnya kat sini, kalau kita ada pangkah macam mana pun dalam matematik, kalau yang ini mesti sama dengan ni. Bila ada pangkah, dia akan jadi sama nilai dia. Kalau yang ini 66, yang ini pun 66. Jadi macam tu.
Okey, ini kita panggil dia sifat sudut bertentang butir. Boleh Okey. Jadi kat sini. Sampai kat sini kita akan dapat orang kat sini 66, di sini pun 66. 66. Jadi kita boleh kira apa? Orang kat tengah ni berapa? Kat tengah tu berapa? Okey. Jadi kita ambil kalkulator, kita kira pula orang kat tengah tu. Macam mana nak kira? 180 tolak 66 tolak 32. Ambil kalkulator. Okey, dia akan jadi apa ni? 180 tolak 66 tolak 32. Dapat 82. Jadi kita akan dapat X kita. Kan? Okey, X kita ni kita panggil dia. Saya keluarkan gambar dia. Kamu tengok betul-betul. Okey. Yang ini kita panggil dia formula, saya panggil bendera. Bendera. Formula bendera. Bendera macam ni untuk ni bulatan. Okey. Kemudian okay. Ni tangent. Tangent. Kemudian yang ini pusat, dia pergi ke tengah. Dia pergilah kat mana pun tak kisah. Macam ni, sambung. Ini kita panggil macam bendera, pacak bendera. Di situ dia. Formula dia kan. Ni formula dia sedang je, formula dia. Tapi cuma tak perasan kan. Iaitu yang ini dengan yang ini ada kaitan sebenarnya. Kan? Yang ini dengan ini ada kaitan. Iaitu kaitan dia 2 kali ganda. 2 kali ganda. Kalau yang ini X, yang ini akan jadi 2X. Dia formula bendera. Kat situ. Okey. Sebab apa? Dia banyak cerita nak kena buat dia di situ. Boleh ataupun kamu nak dapat, kamu kena buat sini, buat cari sini semua. Panjang, tapi kalau ingat bendera ni pendek. Okey. Kenapa jadi macam tu? Dia sebab macam ni. Kalau kita buat satu segitiga terus dekat tangent ni, tarik macam tu. Jadi dia akan jadi apa? X ni akan masuk ke sini. X ni dengan ni 2 kali ganda. Tapi gambar tu tak ada. Gambar ni tak ada. Lepas tu dia bagi gambar bendera je. Dia bagi gambar bendera je macam tu, kamu kena ingat. Ini kadang-kadang jumpa ni. Ni sebab tu soalan dia kebat situ. Dia mesti syarat pertama dia sambung tengah dulu. Dia buatlah besar mana pun. Tak kisah besar mana pun. Kita tak kisah. Besar dia. Buat besar macam tu pun sama. Ni bendera tajam. Sama cerita dia. Maksudnya apa? Kalau ke sini dia cari X, kita dapat kat sini, kita bahagi 2 je. Sama sistem dia. Okey, ini formula tambahan, dalam buku tak ada ni. Dalam senarai formula tak bagi. Kamu kena tambah sendiri, kena ambil pengalaman sendiri daripada pengalaman. Panjang cerita soalan ni terjadi. Okey. Jadi kat sini dia akan jadilah bendera tu. Kita tengok gambar dia. Sini saya akan ambil gambar dekat ni. Dekat soalan tu saya akan buat. Kamu nampak. Ni tangent alamak. Saya guna ambil garis lurus. Okay. Ni tangent kita. Warna merah ni. Ni bendera kita. Tu bendera. Nampak? Kan? Jadi kita keluarkan gambar tu. Dia akan jadi macam ni. Kurang bentuk dia untuk mudah kita. Tarik kat sini. 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 Dia ada. Okey. Jadi kat sini X. Dekat sini kita dah kira tadi apa? 82. Jadi berapa X? Konsep bendera. Kalau kita pakai konsep bendera, kita boleh dapat X sama dengan 41. Itu konsep bendera. Dia ada satu jalan kerja lain. Yang kerja lain panjang sikit lah. Okey.
Jalan kerja lain kena cari ni dulu. Cari ni dulu. Macam tu. Sama kat cari kaki dia. 180 tolak dengan 82 bahagi 2. Macam tu. Ini contoh saya kira jalan panjang. Apa dapat? (49). 49. Sini pun 49. Kemudian kita ambil ni pula dengan ini 90 darjah. Jadi 90 tolak 49 dapat 41. Sama cerita dia. Dia pusing-pusing cerita yang sama. Kalau kamu ingat bendera, dia lagi memudahkan kamu kerja. Okey, syarat dia tiang dia mesti tegak, mesti kena pada pusat bulatan. Itu soalan untuk soalan bendera, nampak? Ni jadi mudah. Terus senang soalan ni. Soalan nombor 20 ni terus jadi senang. Bonus. Sebab dia konsep bendera ni. Ni bendera. Sini dengan sini ada kaitan. Apa kaitan dia? 2 kali ganda. Kalau sini 65, automatik sini akan jadi 65 kali 2. Dapat terus 130. Siap. Itu cerita dia, konsep. Syarat dia mesti ada tangent. Tangent mesti jumpa tengah. Boleh faham kan ni? Boleh. Ini kamu kena ambil, ini tak ada dalam buku tau. Ini teknik kita panggil. Okey? Bolehlah. Sampai sini dulu basic. Dia ada soalan. Saya bagi kamu semua ke? Satu set ke sampai sini je? Saya share kat kamu tadi. Ada lagi je go. Memang ada lagi lah. Sepatutnya dia ada lagi sebab saya share kamu semua ada soalan dia banyak. Kan? Sampai ke bawah-bawah semua ni. Banyak. Kebanyakannya soalan-soalan dia melibatkan kata 2 saya tak bincang sangat. Maksudnya basic kamu dah okey, insya-Allah kita boleh buat lah. Okey? Jadi sampai sini dulu. Kamu try lah buat mana-mana tengok. Nak lagi best kamu buka pasture kan? Pergi tengok. Okey? Pasture kita boleh dapat dekat sini. Sekejap saya share kat kamu sekejap. Tutup ni dulu. Okey. Kamu boleh tengok dekat ni. Okey, dekat saya ni. Cikgu. Ya. Kita orang macam mana nak buat kelas kalau nak buat kelas 2 kali seminggu? 2 kali seminggu saya kena cari masa tengok. Tapi hujung minggu boleh kot? Hujung minggu boleh? Hujung minggu. Tengoklah tapi insya-Allah bulan 10 ni dah boleh dah sebab bila pelajar asrama masuk kan dia ada kosong nanti dia akan tengok. Sebab saya rasa kita orang basic pun ada masalah kat cikgu. Asas sebab kita orang form 1, form 2, form 3 memang tak ada langsung. Lepas tu naik terus belajar pasal asas nombor lah. Jadi kita macam basic tu tak tahu. Okey. Boleh tak apa. Kita tengok. Saya akan tengok. Cuma nak tahu hari je lah cikgu. Hari. Nanti saya akan tengok. Saya akan bagi tahu dekat grup lah. Okey cikgu. Tengok hari macam mana. Okey.